Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Kadir, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-125. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-79 surah At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum ساخر الله منهم ولهم عذاب أليم. Orang-orang munafik yang mencela sebahagian dari orang yang beriman mengenai sedekah yang mereka berikan dengan sukarela dan mencela orang yang tidak dapat mengadakan apa untuk disedekahkan kecuali sedikit sekadar kemampuannya, serta mereka mengejek-ngejeknya. Allah akan membalas ejekan mereka dan bagi mereka disediakan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa perkataan Al-Mutawwi'in yang bermaksud sukarela pada ayat Alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat, iaitu orang munafik yang mencela sebahagian dari orang yang beriman mengenai sedekah yang mereka berikan dengan sukarela. Bermaksud sesiapa yang melakukan kebaikan secara sukarela melebihi kewajipan yang dibebankan kepadanya. Perkataan ini berasal dari al-mutawwi'in, di mana huruf ta digabungkan penyebutannya dengan huruf ta kerana tempat keluar huruf yang sangat hampir. Al-Biqai rahimahullah berpendapat bahawa kesan dari penggabungan yang mengakibatkan huruf ta tersembunyi dalam tulisan dan ucapan membawa isyarat bahawa para sukarelawan senang hati menyembunyikan sedekah dan sumbangan mereka. Seterusnya perkataan la yajiduna illa juhdahum, yang bermaksud orang yang tidak dapat mengadakan apa-apa untuk disedekahkan kecuali sedikit sekadar kemampuannya. Ditafsirkan oleh Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab dengan menyatakan bahawa orang beriman tidak memiliki sesuatu material untuk dinafkahkan kecuali tenaga mereka. Perkataan juhdun dari segi bahasa bermaksud kemampuan. Bersungguh-sungguh melakukan sesuatu sama ada menggunakan tenaga atau fikiran sehingga letih. Hal ini menunjukkan bahawa sumbangan tenaga dan fikiran merupakan sesuatu yang berharga di sisi Al-Quran, malah tidak kurang nilainya berbanding dengan sumbangan yang lain. Selain itu perkataan sakhirallahu minhum yang bermaksud Allah akan membalas ejekan mereka, merupakan pembalasan yang setimpal dengan ejekan mereka. Orang munafik ketika mengejek, mereka tidak dapat menyentuh jasmani atau menyeksa. Itulah ejekan manusia. Manakala ayat ini menjanjikan bahawa yang akan membalas ejekan mereka adalah Allah Subhanahu Wa Taala, pastinya kadar ejekannya
melebihi ejekan para munafik itu. Bahkan ayat ini menjalinkan selain ejekan, mereka akan diseksa. Ayat ini seolah-olah bertujuan mengajak mereka yang diejek untuk menyimpan kemarahannya dan tidak menghiraukan ejekan. Hal ini kerana jika Allah yang membalas ejekan tersebut pasti lebih besar berbanding jika yang diejek sendiri yang membalasnya. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Profesor Dr. Tengku Muhammad Asbi As-Siddiqi menerusi kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-79 surah At-Taubah ini dengan menyatakan bahawa para munafik bukan sahaja enggan mengeluarkan hartanya di jalan Allah, bahkan mereka mencela dan merendahkan kaum muslimin yang suka mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Selain itu, orang munafik juga mencela dan menghina orang muslim yang fakir, yang hanya mampu memberi sedekah sangat sedikit. Oleh itu, Allah Ta'ala akan memberi pembalasan kepada mereka setimpal dengan dosa tersebut, iaitu dosa mencela para mukmin yang rela dan ikhlas memberikan sedekah walaupun harta mereka sedikit. Allah menghina orang munafik dengan menjelaskan keburukan mereka dalam surah ini yang sebelum ini mereka berusaha menyembunyikannya. Manakala Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Omar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin mentafsirkan ayat ke-79 surah At-Taubah ini dengan menjelaskan bahawa terdapat sebahagian orang munafik yang suka mengejek dan memandang rendah kepada orang beriman yang memberikan sumbangan yang sedikit di jalan Allah SWT berdasarkan kemampuan dan keikhlasan hati masing-masing. Dalam menghuraikan perkara ini At-Tabari, ketika At-Tabari telah meriwayatkan hadis daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dengan katanya, ketika Abdurrahman bin Auf memberikan sumbangan infak kepada Rasulullah SAW sebanyak 40 auqiyah emas, seorang Ansar memberikan sumbangan berbentuk satu cupak buah kurma. Oleh yang demikian, beberapa orang munafik menempelak dengan menyatakan bahawa tujuan Abdurrahman bin Auf memberikan sumbangan begitu besar adalah untuk mengambil hati dan bermuka-muka dengan Rasulullah SAW. Mereka juga mengejek terhadap sumbangan yang diberikan oleh orang Ansar itu dengan mengatakan bahawa Allah dan Rasulnya tidak perlu kepada sumbangan satu cupak kurma itu. Jelasnya apa yang dilakukan oleh orang beriman semuanya tidak betul di sisi orang munafik. Lalu turunlah ayat ini. Manakala Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau dikenali sebagai Hamka melalui kitab Tafsir Al-Azhar ketika mentafsirkan ayat ke-79 surah At-Taubah ini menerangkan bahawa terdapat orang munafik yang menghina atau mengejek orang yang mengeluarkan sedekah secara sukarela kerana imannya. Dia memberi sedekah tanpa paksaan sesiapa, benar-benar timbul dari kesedaran dan iman. Orang yang mengeluarkan sedekah secara sukarela ini disebut sebagai al-mutawwi'in. Ada dalam kalangan orang beriman tidak mampu memberi banyak. Dia memberi namun hanya dalam tenaga yang terbatas. Bagi jenis yang kedua ini, orang munafik turut menghina mereka. Profesor Dr. Hamka menjelaskan, menurut riwayat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma yang disampaikan oleh Al-Ufi dan disimpulkan daripada riwayat yang lain, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil para sahabat untuk bergotong royong mengeluarkan sedekah. Maka berlumbalah sahabat-sahabat mengeluarkan sedekah dan zakat. Kemudian datang seseorang yang menurut riwayat dari Ibnu Ishaq namanya Abu Uqail dari keluarga Bani Uqail, Bani Unayf Ayrasi, sahabat sepertuan dengan Bani Amir bin Auf. Dia membawa sedekahnya satu genggam buah kurma. Menurut keterangannya, dia mendapat hasil kurma sebanyak 2 genggam. Segenggam untuk diri dan sekeluarganya. Dan segenggam lagi untuk disedekahkan. Sedekah ini diterima baik oleh Rasulullah SAW seperti mana sedekah orang lain. Tetapi ada sekelompok orang di sudut-sudut tersembunyi mengomel dan menghina dengan berkata, apa gunanya bersedekah kalau hanya sebanyak segenggam kurma.
Kemudian datanglah sahabat Nabi SAW yang terkenal, iaitu Abdul Rahman bin Auf. Lalu bertanya kepada Rasulullah SAW, masih adakah yang belum mengeluarkan sedekahnya, ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, semua sudah mengeluarkan sedekahnya, hanya engkau sahaja yang belum. Abdul Rahman berkata, kekayaanku ada 100 uqiyah emas yang sedia untuk aku sedekahkan. Umar bin Khattab yang hadir ketika itu tercengang, lalu berkata, apakah telah gila? 100 uqiyah emas kalau hendak sedekahkan? Dengan sangat tenang Abdul Rahman menjawab, aku bukan gila Umar, aku sihat. Lalu Umar bertanya, mengapa engkau seberani itu mengeluarkan sebanyak itu? Abdul Rahman menyebut, hartaku sekarang sudah ada 8,000, yang 4,000 akan aku pinjamkan kepada Allah dan yang 4,000 lagi tinggal untukku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, moga-moga Allah akan melimpahkan berkatnya atas harta yang engkau simpan untukmu dan atas harta yang engkau berikan. Diriwayatkan oleh Al-Bazzar, di suatu sudut kedengaran bisik-bisik bahawa Abdul Rahman memberikan harta sebanyak itu hanya kerana riak dan ingin dipuji orang. Sedangkan Nabi SAW sendiri mohon kepada Allah agar harta yang disimpan 4,000 dan yang disedekahkan yang 4,000 itu sama-sama diberkati Allah. Menurut keterangan Qatadah, hartanya yang 8,000 itu ialah 8,000 dinar emas. Menurut Profesor Dr. Hamka, sikap orang munafik dalam ayat ini ialah menghina kaum muslimin yang berinfak sedikit maupun banyak. Hakikatnya mereka lah yang akan direndahkan oleh Tuhan. Hati mereka busuk, dengki dan memandang segala sesuatu dari segi hati busuk itu akan tetaplah rendah kedudukan mereka pada pandangan orang ramai. Mereka tidak akan dapat menonjol selama-lamanya. Mereka terseksa dalam hidup kerana hati mereka yang busuk. Begitu juga di akhirat, kelak mereka akan diseksa dengan kehinaan di tempat yang hina, iaitu dalam neraka. Wali'auzubillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-79 surah At-Taubah. Menurut pentafsiran oleh para ulama, ayat ke-79 surah At-Taubah ini menjelaskan sikap orang munafik yang menghina sedekah orang beriman, sama ada banyak ataupun sedikit. Mata hati mereka telah tertutup daripada melihat nilai kebaikan dan keikhlasan orang beriman yang berlumba-lumba menyumbang saja di jalan Allah. Lebih-lebih lagi keadaan ketika itu sangat memerlukan bantuan kewangan. Pada masa yang sama, mereka pula tidak memberi apa-apa kecuali hanya merendahkan dan mengejek perbuatan mereka orang beriman. Jika kita melihat situasi masyarakat pada hari ini, wujud segelintir orang Islam yang seakan-akan mencontohi sifat orang munafik dalam ayat ini, iaitu menghina dan merendahkan kebaikan orang lain, terutamanya di medan sosial tanpa mengetahui latar belakang situasi. Perbuatan yang baik dikatakan menunjuk-nunjuk, manakala perbuatan yang kurang disenangi pula menerima ketukan dengan kata-kata yang sangat tidak beradab dan membunuh pribadi. Meskipun kita tidak tahu niat orang yang berkongsi, umat Islam sewajarnya beretika dalam menulis di media sosial dan menghormati orang lain. Apa yang lebih menyedihkan adalah apabila budaya ini diikuti oleh generasi anak muda dan menjadi pencetus kepada kemungkaran lain pula. Ingatlah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dih." Dan barang siapa yang melakukan perlakuan jahat di dalam Islam sehingga diikuti oleh orang lain, maka dia beroleh dosa dan menanggung dosa mereka yang melakukan perbuatan tersebut. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ke-79 surah At-Taubah ini ialah: pertama, setiap Muslim hendaklah menjauhi ciri-ciri orang munafik yang suka menghina dan merendahkan umat Islam, sedangkan diri sendiri tidak menyumbang apa-apa kepada Islam.
Yang kedua, umat Islam hendaklah sentiasa menjaga adab dan menghormati orang lain dalam berkata-kata. Lebih-lebih lagi, apabila bercakap dengan orang yang kita tidak tahu latar belakangnya. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.